Kuala Terengganu. Berhadapan dengan Laut Cina Selatan, negeri ini sememangnya dikenali dengan persisiran pantai berpasir dan landai serta keindahan panorama semula jadi. Bakau banyak berbakti pada ekosistem di Malaysia. Negeri Terengganu juga tidak terkecuali dalam meraih kebaikan bakau. Terletak di beberapa buah daerah, negeri ini mempunyai hutan bakau dengan keluasan kira-kira 1,822 hektar. Bukan sahaja menjadi rumah buat hidupan laut seperti ketam, siput dan lokan, ia juga menjadi punca rezeki buat sesetengah individu. Salah seorang yang memperolehi nikmat flora ini ialah Muhammad Zamri Alias yang menetap di Kuala Ibai, Terengganu. Setiap hari, Zamri atau lebih mesra disapa sebagai Pak Jang akan ke hutan paya bakau bersama anaknya untuk mengutip hasil tangkapan dari perangkap yang dipasang mereka. Mula menjadikan pekerjaan ini sebagai pendapatan sampingan, kini Pak Jang semakin mahir dengan selok-belok hutan paya bakau di sini. Aktiviti mengutip ketam nipah hanya akan dilakukan ketika air telah surut sepenuhnya. Ketika ini, ketam dipercayai telah pulang ke sungai dengan bantuan arus. Ia merupakan masa yang sesuai untuk melihat hasil dalam perangkap ketam atau juga dikenali sebagai bito yang dibiarkan di kawasan ini semalaman. Nak ambilnya lepas pada kita tahan air besar, air pasang, esok pagi baru kita ambil. Kalau kita nak letaknya sebelum pada air pasang. Dalam contohnya, air pasang petang. Air masuk dulu sikit-sikit tu, kita tahan sampai ke air besar. Jadi, masa tu ketam jalan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Pak Jang tidak pernah berputus asa dalam urusan mencari rezeki. Perangkapnya akan diletakkan di beberapa lokasi. Jika lokasi tersebut tidak membuahkan hasil, dia akan mencuba nasib dan beralih ke lokasi yang lain. Kru Majalah 3 juga berpeluang untuk berjalan di dalam dasar yang berlumpur ini. Ternyata ia bukan satu perkara yang mudah. Kekuatan fizikal diperlukan untuk berjalan di kawasan yang berlumpur dengan jarak lebih 500 meter. Lazimnya masa yang diambil Pak Jang untuk mengutip hasil tangkapan sekitar 2 hingga 3 jam sehari kerana tekstur tanah berlumpur akan melambatkan lagi pergerakannya. Jumlah ketam nipah yang memasuki perangkap bergantung kepada keadaan air pada hari tersebut. Berdasarkan pengalamannya, Pak Jang percaya keadaan air yang jernih akan menyebabkan hasil tangkapan berkurangan dari biasa. Hasil hari ini kurang sikit ketang pasal dengan keadaan air tu kita tengok ada terang sikit air jernih. Jadi kalau air keruh mungkin ketang tu akan lebih dan air besar ketang banyak sikitlah dapat. Hari ini mungkin dalam 1,5 kilo ke 2 kilo lah. Biasa lebih lagi, biasa kadang-kadang dapat cecah 4 ataupun 5 kilo pun dapat. Hasil ketam nipah yang ditangkap akan diikat. Solahuddin berperanan untuk mengikat kesemua ketam ini dengan berhati-hati dan teliti. Dikuatiri jika tersilap langkah, dia mungkin akan disepit atau penyepit ketam akan patah. Ini akan menjejaskan kualiti pada ketam yang bakal dijual. Terletak 57 km dari Kuala Terengganu, Boardwalk Setiu atau dikenali sebagai Tanah Bencah Setiu adalah salah satu kawasan perlindungan pokok paya bakau terbesar di negeri ini. Mempunyai kawasan 23,000 hektar, Tanah Bencah Setiu merangkumi ekosistem marin, air tawar dan air payau. Para pengunjung boleh menikmati kehijauan dan keunikan hutan paya laut di sini. Usaha penanaman semula pokok bakau di sini sudah dilaksanakan sejak dari tahun 1998. Sehingga kini, ramai pihak masih lagi meneruskan usaha tersebut.
Ia termasuk para siswazah dari Universiti Malaysia Terengganu. Menyedari pokok bakau di pantai timur kian terancam kerana hempasan ombak yang kuat, mereka mengambil inisiatif mengatasi permasalahan ini. Merupakan salah seorang pelopor dalam aktiviti penanaman pokok bakau di Terengganu sejak dari tahun 1998. Dr. Jamilah Salim tidak membiarkan usahanya terhenti di sini. Dia menanam rasa cinta terhadap alam semula jadi dalam diri pelajarnya agar terus berbakti pada flora, terutamanya pokok bakau. Ekosistem bakau, dia dicirikan oleh vegetasi yang kita panggil sebagai vegetasi paya bakau, yang mana kita boleh kelaskan dia kepada spesies eksklusif, non-eksklusif dan spesies yang berasosiasi dengan paya bakau. Kalau di Malaysia ni ada 40 spesies eksklusif bakau. Dan di sini Setiu ada lebih kurang 36 spesies eksklusif, yang maknanya dia hidup di ekosistem ni je sebab dia dah terubah suai dengan air masin, dengan selut, dengan persekitaran fizikal dia. Maknanya biodiversiti pokok-pokok paya bakau di Setiu ni sangat tinggilah, menghampiri keseluruhan biodiversiti pokok yang ada di Malaysia ni. Berbudi kepada tanah, besar hasilnya. Bakti siswazah ini bukan sahaja membantu memperbanyakkan jumlah pokok bakau di Terengganu. Tanpa mereka ketahui, jasa mereka juga dihargai habitat fauna di sini yang hampir kehilangan tempat berlindung. Lagun Kuala Ibai terletak hanya 5 km dari Kuala Terengganu. Ia terkenal di kalangan masyarakat negeri ini untuk melakukan aktiviti rekreasi bersama keluarga, terutamanya pada waktu petang. Selain menjadi kawasan rekreasi buat keluarga, ia juga menjadi tempat para nelayan untuk mencari rezeki dengan menjala ikan. Sama seperti nelayan lain, Pak Jang juga memilih lokasi ini untuk menjala ikan yang akan digunakan sebagai umpan bagi menangkap ketam nipah. Variasi jenis umpan boleh digunakan untuk menangkap ketam. Namun, Pak Jang memilih untuk menggunakan ikan belanak sebagai umpan. Ini kerana ia digemari ketam nipah dan mudah untuk diperolehi. Jam 10 malam. Sudah menjadi kelaziman Pak Jang dan anaknya Solahuddin untuk datang ke hutan bakau berdekatan setiap malam untuk memasang perangkap ketam. Perangkap akan diletakkan di laluan ketam ketika air pasang kerana arus air membantu pergerakan spesies ini. Sekaligus memudahkan ia memasuki perangkap. Umpan dimasukkan ke dalam bitur sebelum diletakkan di lokasi perangkap. Selain ikan belanak, Pak Jang juga memilih untuk menggunakan kepala ayam sebagai umpan. Bitur akan diperiksa dengan teliti sebelum diletakkan ke dalam air. Sekiranya terdapat kerosakan pada bitur, ia mampu mengurangkan peluang untuk memerangkap ketam nipah. Umpan kita letak kat tengah ni. Umpan kita taruh kat tengah ni. Kita ikat dengan dawa ni. Tak mau bagi dia bergerak. Jadi kalau kita letak umpan kat sini, ketan dia akan masuk ke lubang sini ataupun lubang sini. Dia dalam satu bitur ni dia ada 2 lubang. Jadi 2 lubang ni ketan boleh masuk. Jadi kalau ketan dah masuk dalam ni, dia akan tak boleh keluar. Apabila pukat ni duduk macam ni, jadi ketan dia takkan jumpa pintu nak keluar. Walau perlu meletakkan perangkap ketika air pasang, kedalaman air juga turut diambil kira. Air tidak boleh terlalu dalam bagi memudahkan Pak Jang untuk melihat laluan ketam. Sebanyak 20 perangkap diletakkan di kawasan ini. Lokasi yang dipilih Pak Jang lazimnya berdekatan dengan akar pokok bakau dan tali perangkap akan diikat pada dahan pokok. Ini untuk mengelakkan ia daripada hanyut di bawah arus air.
Tugasan ini tampak mudah, namun pelbagai bahaya yang menanti. Di sini merupakan tempat haiwan pemangsa seperti sang bedal dan ular berkeliaran. Ditambah dengan cabaran meredah air pada waktu gelap menjadikan ia lebih berisiko tinggi. So, cik letak kat mana? Situ. Salah tak kat situ? Okay, saya punya. Kat sini ya. Alright. Lokasi yang sesuai untuk mencari ketam nipah adalah di kawasan yang dasarnya berlumpur dan difahamkan ketam akan bertambah ketika air pasang. Dan apa yang mencabar, mereka perlu meredah air dengan kedalaman hampir 1 meter dalam keadaan yang gelap gelita. Setiap pagi, Pak Jang akan berniaga di warung sarapan miliknya. Beroperasi pada setiap hari bermula jam 7 pagi hingga 12 tengah hari, warung ini sering dipenuhi dengan pelanggan. Apa yang terkenal di sini ialah roti canai Pak Jang. Hasil tangkapan ketam nipah yang diperolehi Pak Jang juga akan diletakkan di sini. Bermula hanya dengan hobi, kini menangkap ketam nipah menjadi punca pencarian sampingan lelaki berusia 41 tahun ini. Harga ketam nipah yang diletakkan Pak Jang hanya RM30 sekilo. Walaupun sekadar berniaga ketam secara kecil-kecilan, ia tetap memberi kepuasan kepadanya. Terima kasih banyak. Kuala Ibai, Terengganu. Maimun Awang merupakan penggemar makanan laut termasuk ketam nipah. Hari ini, Maimun akan menghidangkan masakan ketam buat keluarganya. Untuk menghilangkan bau hanyir pada ketam, tepung gandum digunakan dalam air rendaman ketam sebelum ia dibersihkan. Tepung ni nak suruh hilang hanyir. Kalau ada asam lima ke, ada tepung tak apa dah. Bubur garang pun tak apa. Basuh kita bersih-bersih tak apa. Ia dah bau sangat pasal air sungai kan. Kalau air laut lain sikit. Pelbagai cara boleh digunakan untuk mematikan ketam nipah. Antaranya ialah membelah badan ketam di bahagian tengah atau membiarkan ketam dalam rendaman ais. Ketam antara hidangan yang sesuai dimasak dalam variasi menu. Namun sudah menjadi kegemaran keluarga Maimun untuk menikmati ketam dengan menu masak cili. Tidak syarat dengan bahan yang lain, ia bertujuan untuk mengekalkan rasa kesegaran ketam nipah setelah ia dimasak. Cara untuk memasak makanan laut ini tidak sukar. Dengan beberapa bahan tumis dan penyedap rasa, ia boleh dinikmati begitu sahaja atau dimakan dengan nasi. Hutan Bayi Bakau mempunyai 1001 kebaikan. Bukan sahaja berbakti kepada ekosistem dan pelindung habitat laut, ia juga menjadi tempat pencarian rezeki buat setengah insan. Penanaman padi masih menjadi aktiviti ekonomi utama sebahagian daripada penduduk negara ini, terutama di negeri Kedah. Kemajuan teknologi menyaksikan penanaman padi kini dilakukan 2 kali setahun. Perkembangan ini nyata memberi rezeki yang berlipat ganda kepada golongan petani. Sekaligus, ia telah membantu meningkatkan taraf hidup mereka.
Setiap kali tibanya musim menuai, kawasan petak sawah akan dikeringkan. Jika dahulu padi dituai secara manual, kini mesin moden digunakan. Walaupun banyak perubahan yang telah dilalui mereka, bagi penduduk kampung di Pendang Kedah, beberapa perkara masih mereka amalkan. Antaranya termasuklah aktiviti mencari ikan di dalam lopak sawah atau pintu tali air. Menariknya, aktiviti ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Muhammad Fuad Ishak dari kampung Balik Bukit Pendang adalah antara mereka yang masih melakukan aktiviti mencari ikan di lopak sawah. Setiap hujung minggu, dia akan meronda di petak sawah yang terdapat di sekitar kampungnya bagi mencari lubuk yang dirasakan mempunyai ikan. Kebiasaannya, aktiviti mencari lubuk ini dilakukan pada waktu pagi. Antara lokasi yang sering menjadi tumpuan Fuad adalah kawasan pintu tali air. Difahamkan ketika proses mengering petak sawah dilakukan, ikan akan berpindah memasuki tali air dan berkumpul di kawasan pintunya kerana dipercayai ia masih mempunyai jumlah air yang banyak. Pengalaman mencari ikan di lopak sawah sejak kecil mengajar dia untuk mengenal pasti lokasi yang mampu memberikan hasil. Kita nak tahu macam mana dia ada ikan tak ada ikan, satu kita tengok keadaan ayak dia. Ayak dia kita akan nampak dia dalam keadaan yang keruh. Itu maknanya ada ikan lah tu, kalau ada ayak yang keruh. Lepas tu kita boleh tengoklah si ikan macam dia duk menangkap macam duk sama anak-anak ikan ke, macam duk makan ke, ataupun dia nak ambil udara. Waktu tu kita boleh tahu ada ikan tak ada ikan. Dan kita boleh tahu ikan jenis apa yang ada kat situ. Tapi macam kat sini banyak ikan puyuh lah. Ikan puyuh yang ikan keli. Bagi anak muda kampung Balik Bukit, aktiviti menimba lopak dan menangkap ikan yang dilakukan setiap kali musim menuai ini adalah ibarat pesta kepada mereka. Aktiviti ini hanya dilakukan 1 atau 2 kali setahun, iaitu musim menuai padi. Oleh itu, ramai yang akan menyertai Fuad dan anak buahnya ke kelopak ini. Ia sama ada untuk turut sama menimba dan menangkap ikan atau hanya datang meninjau sahaja. Jika dahulu kerja menimba dilakukan secara manual, namun kini pam air berkuasa diesel diguna bagi mengeringkan lopak. Bagi mengelak daripada ikan melarikan diri, saluran air yang ada akan digali menggunakan cangkul. Kalau boleh deh, teruskan tradisi ni lah. Sebab zaman ni pun dah, budak-budak sekarang pun dah tak minat dah. Nak cari ikan mana ni kadang-kadang. Yang ada pun orang kampung lah banyak yang duk cari ikan ni. Yang bandak-bandak ni susah dah nak jumpa kan. Apabila air semakin kering, kelibat ikan mula dapat dilihat berenang mencari kawasan yang lebih dalam. Memandangkan air semakin kurang dan berlumpur, pada masa ini ikan mulai mabuk. Bagi anak buah Fuad, mereka lebih gemar menangkap ikan menggunakan tangan. Proses menyiang dan memasak akan dilakukan di rumah salah seorang penduduk. Kebiasaannya, ia dilakukan secara bergotong royong. Berbeza dengan ikan laut, kerja-kerja menyiang dan membersihkan ikan dari lopak perlu dilakukan dengan teliti. Ia bagi menghilangkan bau dan rasa selut yang terlekat pada dagingnya. Kampung ini mempunyai cara tersendiri untuk menghilangkan rasa dan bau selut pada ikan-ikan yang ditangkap. Selepas dibersihkan dengan air yang mengalir, ikan yang telah siap disiang akan direndam di dalam campuran perahan air limau purut dan garam. Teknik ini digunakan mereka sejak zaman berzaman.
Ni tolong kerak di mana kerak lagi tak ni. Kebiasaannya ikan keli, haruan atau sembilang akan dimasukkan ke dalam kuah kari. Sementara ikan bersisik seperti puyuh, sepat dan belida akan digoreng begitu sahaja. Kerja-kerja gotong royong ini memberikan suasana ketika memasak ini, ibarat sebuah kenduri kecil yang sedang berlangsung. Menerusi kerjasama yang dilakukan ini, ia sedikit sebanyak telah mengeratkan hubungan sesama penduduk. Ibarat pepatah lama, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Itu cara hidup yang menjadi amalan dan rahsia keakraban mereka selama ini. Walaupun ia hanya setahun sekali, aktiviti mencari ikan di dalam lopak ini memberikan impak yang besar kepada kehidupan kebanyakan penduduk kampung di Kedah. Mereka berganding bahu tanpa mengenal usia. Hasilnya, anugerah alam yang tersembunyi di dalam lopak dan tali air di sawah-sawah mampu dinikmati bersama.